sembang lah beras. Kan beras dah tahu dah, berkenaan dengan beras, oh duit jatuh. Duit jatuh kau tahu tak berapa lama dia jatuh? Lepas tu dia kembali balik kepada RM4.65, RM4.66 kan. Faktor apa? Lepas tu dia diam. Inflasi bagaimana? Bagaimana dengan KDNK negara, FDI dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ini apa yang Walaum persoalkan. Tetapi kalau kita dapat lihat lebay-lebay khususnya dan pemimpin-pemimpin daripada Bersatu ke, daripada PAS ke, diorang sendiri secara spesifik diorang tak beritahu apa dia kegagalan itu sendiri. Kegagalan itu apa kan? Diorang tak keluar dengan alasan itu. Dia hanya buat macam dia bagi clue sajalah. Dia bagi siapalah yang suka ikut Prof Ulung Negara. Prof mana? Prof yang salah silah orang tu ke? Yang beritahu salah silah lingkungan Kit Siang tu ke? Itu Prof juga tu. Okey, jadi puak tak cukup jumlah ni. Dia selalu sangat sebut tentang kegagalan kerajaan perpaduan gagal. Tapi perasan tak, diorang tak pernah senaraikan apa kegagalan itu. Inilah masalahnya dengan diorang ni kan. Kalau kita nak ratib gagal, apa yang gagalnya? Lepas tu dia nak berkatakan Samsuri ni bakal calon PRK Kemaman nanti. Dia cakap sebab menteri KPDN tak ada baru ni, gagal kawal lah harga barang dan sebagainya. Okey, kalau nak kata gagal kerajaan yang ada sampai 70 menteri tu, 70 orang ahli kabinet tu, tapi masalah ayam, harga telur, bekalan minyak masak semua tak selesai, itu baru kita boleh katakan gagal. Kan? Jadi harga siling ayam dan telur terpaksa diperkenalkan sebab kerajaan yang ada, PN dan PAS ini, PPBM itu di dalamnya, dia otak dia tak berapa nak berfungsi masa tu. Macam mana nak menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana nak selesaikan isu bekalan ataupun mendorong kebaikan harga itu sendiri. Jadi dia umpama seorang yang tak punya kereta tapi kan, dan seorang lagi pula ada kereta tapi sering lambat. Jadi siapa yang gagal sebenarnya? Orang yang tak ada kereta tapi sampai masa dia sampai ke destinasi dia, tempat kerja dia kan, berbanding dengan orang yang ada segala kelebihan, ada kereta, ada apa, tapi selalu lambat, selalu ponteng kan. Jadi Menteri KPDN yang baru belum dilantik, tapi pemangkunya dan kerja-kerja kementerian masih berjalan, terutamanya kerja pemantauan, bukannya diabaikan terus kan. Jadi sebab itu harga ayam jadi semakin rendah walaupun diapungkan sekarang ini. Salah satunya sebab kerja pemantauan oleh pegawai kementerian itu sendiri. Dan masa Mahyadin dulu, masa Perikatan Nasional dalam kerajaan 17 dengan 16 bulan, menteri ramai sekali menteri kita dapat lihat kan. Tapi cuba ingat, apa isu rakyat yang pernah selesai? Ada ke tidak? Kan, harga ayam melambung, ada menteri kata makan ayam banyak tak elok untuk kesihatan. Ada ulama PAS kata seluruh dunia ada masalah itu, jadi jangan salahkan kerajaan. Tapi tak ada usaha pun mereka ni nak selesaikan. Lepas tu kita dapat lihat tertubuhlah pada 2022 jihad inflasi. Tapi tak ada apa yang selesai juga kan. Sama juga berkenaan dengan isu harga minyak. Dan bahkan dulu nama pun kita tengok jihad inflasi tu, jihad itu sendiri dah cukup gempak. Siapa ketuanya? Anwar Musa. Kan? Tapi adakah ia selesaikan kos-sara hidup rakyat semasa itu? Tidak sama sekali. Bahkan dulu ialah dia sembah kencang ajalah, lebih kurang macam tu kan. Lepas tu turunkan harga ayam, hadkan harga ayam RM9.40. Itu sahaja yang mereka buat.
Begitu barulah kita boleh kata gagal. Tapi kerajaan hari ini tak hanya isu harga barang yang dapat dikawal, harga ayam makin menurun, bekalan beras dan telur dah semakin pulih, bahkan daripada sudut ekonomi juga semakin bertambah baik. Apa lagi? Inflasi turun menyebabkan kadar OPR boleh kekal 3%. Kita dapat lihat pada 2022 OPR naik hingga 4 kali, ekonomi berkembang sekarang ini dan defisit juga semakin berkurang. Kadar pengangguran juga dah menurun. Semua ini tak berlaku semasa penyakau nasional di dalam kerajaan, semasa mereka menjadi kerajaan, kan? Siapa yang gagal? Siapa lagi kalau bukan penyakau nasional? Tengoklah je lah Kelantan, Kedah, Perlis dan Terengganu. Yang miskin semakin miskin, kan? Terengganu pun tak maju pun. Terengganu ni kononnya MB-nya hebat, tapi dengan duit hasil petroleum. Bayangkanlah kalau di bawah kerajaan perpaduan hari ini, di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa kemajuan yang akan dibawa ke negeri ini? Saya rasa banyaklah, terutama sekali dari sektor pelancongan, kan? Jadi kalau Selangor dan Penang ada hasil petroleum, mungkin dah maju macam Singapura kot sekarang ini. Itu bezanya bila negeri dipimpin oleh pimpinan yang berkualiti lah. Saya tak minat sangat dengan Ahmad Samsuri ni sebab dia nampak rasional lah sikit, kan, kalau nak dibandingkan dengan seluruh pimpinan PN. Tapi janganlah dibodohkan rakyat dengan penipuan. Kan, senang cerita. Dan sebut je PAS bukan setakat warga dalam negara saja yang tahu, bahkan seluruh dunia pun aware berkenaan dengan wal halalku wal haramu, kan, yang menjadi panduan mereka selama ni. Bukanlah sesuatu yang pelik bila ada isu-isu seperti halal untuk dia, haram untuk orang lain. Masa PAS mulut dengan DAP, hukumnya halal, tapi pihak lain yang bersama dengan DAP hukumnya apa? Haram, kan? Jadi bila PAS jadi kerajaan, katanya haram menjatuhkan kerajaan, tapi bila PAS pembangkang, dah jadi halal pula jatuhkan kerajaan. Lidah parti PAS ni daripada dulu kini dan selamanya hanya digunakan untuk putar belit saja. Semata-mata katanya parti ulama, tapi apakah cerminan yang dibawa oleh mereka, kan? Jadi itulah, demi kuasa mereka sanggup menerima apa pun aliran kefahaman yang dibawa oleh penyokong-penyokong mereka kepada penyokong-penyokong mereka. Bukanlah satu keheranan kalau PAS ini merupakan lubuk selamat untuk geng-geng dia berlindung lah, kan? Dan kalau dipanggil sebuah parti yang menjual agama, mesti ahli-ahli PAS ini macam kena rasuk lah, kan? Data meroyan dan sebagainya. Dia marah sangat kalau kita kata inilah salah satu parti yang menunggang apa semua, kan? Dia marah. Janganlah, cubalah, kan? Dia memang tak boleh. Dia memang anti lah kalau ada orang kata dekat parti dia lagu tu. Sekejap. Saya nak cuba pakai filter lah. Saya tak suka sebenarnya kalau muka saya dekat TikTok ni. Saya tak tahu kenapa. Mungkin phone ni kot. Tadi saya tak pakai, kan. Saya rasa macam pelik gila weh. Sekejap. Aku nak cari yang bersesuaian sikit. Sebab saya, kalau saya buka kamera kan, tengok muka saya. Tengok kalau saya tak pakai filter macam wudu gila lah nampaknya. Setujulah tu. Yang orang kata buruk-buruk tu betul lah. Tapi scary pula bila aku pakai filter macam ni. Macam okay, boleh lah tu. Okay, jadi yalah, ingat dulu ada ustaz-ustaz PAS yang bercerita di atas pentas mengatakan ada malaikat yang jadi pengundi dan sebagainya, yang turun mengundi nak tentukan supaya mereka ni menang pilihan raya dan sebagainya, kan. Saya rasa itu adalah satu yang scary lah. Dia macam dah menyampaikan sesuatu yang apa yang korang cuba bawa ni, kan.
Dan hujah-hujah lebay-lebay PAS sekarang ni, kalau kita dapat lihat di parlimen tu sendiri, dah jadi macam satu bahan jenaka untuk kita ni. Bila kita dengar diorang punya pemikiran, diorang punya idea ni memang kelakar lah. Okey, lagi satu kan, saya perhatikan sekarang ini Kemaman telah menyatakan bahawa kononnya dia ni parti yang patut dipilih dan mereka yakin mereka ni boleh menang, mereka ni membawa Islam dan sebagainya. Jangan lupalah sebenarnya, kalau tidak berlaku rasuah di Kemaman itu, tidak akan berlaku pilihan raya kecil di Kemaman ini. Dan sebelum ini di Terengganu, betul tak? Sebab itu PAS tak mahu merayu kepada keputusan mahkamah kerana banyak pula akan terlondeh dan diketahui rakyat nanti. Jadi mereka tidak mempersoalkan berkenaan dengan pembatalan kerusi di Kemaman itu. Dan siapa kata parti yang kononnya memperjuangkan Islam tidak melakukan rasuah? Inilah salah satu contoh rasuah yang dilakukan oleh PAS. Dan mereka ni macam biasa akan keluarkan dalil sesuka hati yang mengatakan rasuah itu adalah sedekah dan tidak mahu mengaku salah apabila telah terang-terang melakukan rasuah. Betul tak? Orang Kemaman tanamkan di minda bahawa mereka juga mengamalkan rasuah itu. Kalau tidak, tak terlucut, tak terlondeh, tak terbatal lah kerusi di Kemaman ini. Dan kita yakin kegiatan politik wang Perikatan Nasional ni semakin berleluasa pada setiap pilihan raya. Dan jika sedekah didapati tidak bersalah dan amalan politik wang dianggap sebagai tidak rasuah, jadi jelas situasi undang-undang di Malaysia ni boleh dipersoalkan lah. Bukankah begitu? Jadi kita tak duka cita dengan kenyataan Taqiyuddin kerana beliau seolah-olah mengalu-alukan kegiatan politik yang tak sihat ni dilaksanakan di negara kita ni. Jadi kita amat terperanjat lah jika rasuah atas alasan sedekah dianggap sebagai bukan satu kesalahan dari segi jenayah rasuah itu sendiri. Dan malah mereka berkata tiada halangan bagi mana-mana pihak dalam konteks kononnya di Marang itu. Kerajaan Terengganu beri sumbangan, thank you Halimah, beri sumbangan di sebalik bantahan daripada lawan itu pun sendiri. Dan jelas Undang-Undang Malaysia merujuk kepada kes di Terengganu, kita boleh anggap perkara ini sebagai cukup pincang lah kan. Mahkamah Persekutuan telah membuat kajian semula kerana perlu membuat kajian semula sebab kita khawatir keputusan itu adalah terkilaf. Kita tak setuju pemberian sedekah kepada pengundi dalam setiap pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Kita tak menganggap pemberian wang adalah satu motif untuk menggalakkan orang tu pergi mengundi dia lah kan. Walaupun sebelah sana mengatakan kerajaan negeri tidak melanggar peraturan atau sebagainya, mahkamah dah sahkan. Dia nak kata dia tak buat salah ke apa ke, suka hati dia lah, tapi mahkamah telah mensahkan yang sekarang ini Kuala Terengganu dan Kemaman telah terbatal kerusinya. Jadi pada prosiding di Mahkamah Persekutuan, hakim menolak rayuan calon BN membatalkan kemenangan Hadi di Marang itu didakwa kerana merasuah pengundi. Dan kita dapat lihat kenapa, sebab dia kata bukan calon tu sendiri yang bagi, ada orang lain. Tak apalah kan, mungkin kalau tak ada Marang di parlimen mungkinlah sunyi, betul tak? Jadi tapi saya heran lah, MB negeri Walau ni kan, dan lagi lah dia melayan TikTok, masuk ke live TikTok, bergurau senda. Kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang buat macam tu, korang rasa agak-agaknya macam mana situasinya? Adakah berbeza ataupun tidak?
Kan, tak ada nampak pun orang sebelah kita ni kecam teruk dan panggil dia gatai ke apa-apa semua kan. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sepanjang masa sibuk. Kan, sibuk betul PM kita setiap hari. Semalam di luar negara, hari ni di parlimen, esok luar negara lagi, sepanjang masa sibuk. Dia berusaha mencari pelabur, memperkenalkan semula Malaysia di mata dunia. Kan, akibat krisis politik 2020 hingga 2022. Jadi Dr. Teguh Zafrul PMX ini adalah penjurujuan terbaik Malaysia yang pernah wujud lah, kan. Jadi tapi ada seorang MB tu santai betul sampai ada masa bersenda-senda di platform sosial media sosial kan. Banyak betul masa dia, bila masa dia buat kerja. Tapi nak buat kerja, kalau setiap masalah boleh disalahkan kepada PMX, buat apa buat kerja kan. Masalah air, salahkan PM. Masalah trek lumba gagal siap, salahkan PM. Airport tak jadi, salahkan PM. Pendek kata, semua benda lah kalau boleh salahkan, dia nak salahkan PM kan. Bila gagal mentadbir, semuanya boleh salahkan orang lain. Buat apa nak buat kerja. Baik layan media sosial kan, syok kan. Jadi itulah senang jadi wakil rakyat belah sana. Wakil rakyat belah sini masing-masing memerah otak, membanting tenaga diorang ni untuk keep up dengan ketua mereka. Bayangkan hari ni Datuk Seri Anwar Ibrahim kan, cuba sedaya upaya untuk kembalikan ekonomi kita ni di landasan yang betul. Lepas itu kita dapat masalah sikit hari ni. Saya macam kadang-kadang nampak macam Okey, jadi itulah, kesianlah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada pembangkang semasa dia menjadi Perdana Menteri, kita ada pembangkang yang bebal macam ni. Pembangkang yang tak reti nak buat kerja, pembangkang yang hanya tahu menuding jari, pembangkang yang tak kompeten. Bukan sahaja jadi kerajaan, jadi pembangkang pun tak layak, orang kata kan. Tak tahulah layak jadi apa. Mungkin jadi penceramah aja boleh kot diorang ni. Itulah. Jadi saya harapkan dan esok KASA rasanya diorang akan berhimpun kan. Habis yang tak pakai tudung, yang akan berhimpun kan. Habis yang tak pakai tudung, yang terpaling tak pakai tudung, semua duduk promote berkenaan dengan himpun jenayah himpunan apa? Dia kata selamatkan syariah. KASA kau bisu ke apa? Himpunan entahlah. Aku pun tak. Kan? Ya betul lah tu. Himpunan selamatkan syariah. Apa yang dia nak selamatkan sebenarnya? Apa yang dia nak selamatkan? Aku nak tanya. Apa yang dia nak selamatkan KASA? Cuba jawab. Okay, kita lihat balik. Kalau himpunan selamatkan syariah, syariah di bawah enakmen negeri. Jadi di situ mereka tak perjelas negeri mana nak selamat syariah. Cerita mai dulu yang tu. Kita main bab undang-undang dululah. Sebab sebelum ni undang-undang Malaysia tu pun mereka tak, motif mereka tak tahu ke. Tiba-tiba nak buat himpunan yang ni, kami pun tertanya-tanya jugalah, syariah di bawah di negeri mana. Itu saja mudah. Kalau ada soalan tu, boleh terangkan persoalan yang kami tanya. Okay, go on. Tapi kalau tak, persoalan tu kalau yang mana nak pi, kalau organizer tak boleh jawab, tak payah, aku sarankan tak payah pi, sebab syariah adalah di bawah kerajaan negeri.